Masalah keputihan wanita ini adalah sangat kerap berlaku, tetapi wanita sangat malu berjumpa dengan doktor, ya. So ini adalah sangat-sangat common, ya. Dan tetapi persoalan dia adalah, adakah cecair keputihan ataupun kita panggil vaginal discharge normal ataupun tidak normal? Ya. So kalau ia tidak normal, apakah kriteria yang perlu korang tahu yang menunjukkan cecair keputihan itu tidak normal dan korang kena segera berjumpa dengan doktor dan membuat pemeriksaan lebih lanjut, ya. Ada 5 kriteria ataupun 5 tanda kemungkinan cecair keputihan anda tidak normal. Okey, semuanya ini Kak Nur akan terangkan dalam video ini. Tapi seperti biasa, sebelum tu jangan lupa subscribe dulu YouTube channel Kak Nur ni, ya, dan tekan loceng notifikasi untuk menerima video-video terbaru daripada Kak Nur. Okey? Apabila kita bercakap tentang keputihan wanita, ada beberapa soalan yang perlu dijawab. Ya. Yang pertama, adakah cecair keputihan wanita itu normal ataupun tidak normal? Yang kedua, adakah kalau ia tidak normal, adakah ia disebabkan oleh infection ataupun jangkitan ataupun infeksi ataupun bukan jangkitan? Ya. Yang ketiga, jika ia adalah jangkitan, adakah ia disebabkan oleh penyakit kelamin ataupun kita panggil sexually transmitted disease, STD, ataupun bukan STD. Dan semua ini Kak Nur akan jawab, Kak Nur akan terangkan dalam beberapa siri video dalam YouTube channel ni, InsyaAllah. Sebab itu korang kena subscribe YouTube channel ni, okey? Untuk video kali ini, Kak Nur akan terangkan tentang cecair keputihan yang normal. Okey, korang kena tahu yang normal dulu, barulah mudah untuk mengenal pasti yang tidak normal, kan? Okey, so kemaluan wanita ni terbahagi kepada 2 bahagian, ya. Kemaluan luar ataupun kita panggil vulva dan kemaluan dalam ataupun kita panggil vagina, ya. Kak Nur sebelum ni ada buat video penerangan tentang fakta dan anatomi pembiakan wanita. Korang boleh tengok video tu dulu, okey? Dan korang kena tahu dululah serba sedikit, okey? Vagina atau dalam bahasa Malaysia adalah faraj. Kalau teman-teman dari Indonesia panggil vagina, ya. So vagina ni dia unik, ya. Dia ada kebolehan untuk membersihkan dirinya sendiri ataupun self cleaning organ, di mana sel-sel lama ataupun kotoran yang terdapat dalam vagina ni dapat dibersihkan sendiri melalui cecair yang keluar daripada pangkal rahim, cervix ataupun vagina, ya. Yang kedua, vagina juga mempunyai sistem pertahanan dirinya sendiri, iaitu natural defense mechanism, di mana mereka mempunyai their own army, tenteranya sendiri, ataupun kita panggil normal flora, seperti lactobacillus, ya. Ini adalah kuman yang baik, di mana ia dapat mencegah pembiakan kuman yang jahat pada vagina. Sel-sel pada vagina ni dia sebenarnya dipengaruhi oleh hormon wanita, iaitu estrogen, ya, di mana hormon estrogen ini akan merangsang penghasilan glycogen dalam sel-sel vagina, dan normal flora ni akan menggunakan glycogen ni untuk menghasilkan asid laktik, di mana asid laktik inilah yang menyebabkan persekitaran vagina tu bersifat asid atau pH-nya lebih rendah. Tujuannya apa? Untuk mencegah pembiakan kuman atau bakteria yang tidak baik, ya. Sebab itu, pentingnya 2 perkara ni. Yang pertama adalah hormon estrogen dan yang kedua adalah normal flora untuk defense mechanism vagina. Jika persekitaran berasid pada vagina ini terganggu, maka kuman yang jahat akan membiak dan menyebabkan masalah keputihan yang tidak normal berlaku. Okey? Cecair keputihan wanita yang normal sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa hormon, yang mana hormon ini berubah-ubah sepanjang kitaran haid, ya. Dan korang kena tahu jenis keputihan yang normal ni, so korang boleh tahu bila korang subur dan juga tidak subur, ya. Dan biasanya keputihan yang normal ini adalah, pertama, ia tidak berwarna, ya. Basically ia jernih. Okey, yang kedua, ia tidak berbau, dan yang ketiga adalah ia tidak gatal. Okey, so Kak Nur bahagikan kepada 3 fasa sepanjang kitaran haid. Okey, fasa yang pertama adalah selepas haid. Okey, selepas haid biasanya cecair keputihan itu lebih kabur sedikit, ya, ataupun cloudy, tebal dan tidak berbau. Dan ini biasanya beberapa hari selepas haid lah. Dan ini biasanya berlaku di antara hari ke-5 hingga ke-11 selepas haid, mengikut kitaran haid seseorang lah, ya. Ia berbeza-beza, ya.
Okey, fasa yang kedua adalah semasa kesuburan ataupun semasa ovulation, di mana cecair keputihan ketika ini adalah lebih jernih, lebih banyak. Lepas tu ia seperti cecair putih telur. Cecair putih telur, dan biasanya fasa ini adalah disebabkan oleh peningkatan hormon estrogen, menyebabkan cecair tu lebih nipis, lebih nipis. Dan fasa ini biasanya memudahkan sperma untuk lalu masuk ke pangkal rahim dan melalui uterus untuk berjumpa dengan ovum. Fasa ni sperma sangat happy, guys. Okay, so ini adalah fasa kesuburan. Korang boleh rasa tu ia sangat tidak selesa. Biasanya seluar dalam tu akan lebih basah dan it's not comfortable, but ia tidak berbau dan tidak gatal, Okey, yang fasa ketiga adalah selepas ovulation. Biasanya selepas ovulation ni normally cecair keputihan tu lebih tebal, lebih pekat melekit dan juga of course ia tidak berbau. Dan ini adalah disebabkan oleh peningkatan hormon progesteron selepas berlakunya ovulation, Dan fasa ini adalah sebenarnya defense mechanism juga, sebab masa tu dia telah tebal kan, so dia akan menghalang organisma atau kuman untuk naik ke dalam uterus atau rahim, So itu adalah beberapa fasa keputihan wanita yang normal. Ada juga keadaan di mana beberapa hari sebelum haid, cecair keputihan berwarna coklat ataupun brownish discharge ada keluar. Itu pun boleh jadi normal. So itu adalah cecair-cecair keputihan wanita yang mungkin normal. So, apakah pula kriteria yang menunjukkan cecair keputihan itu tidak normal dan korang kena segera jumpa doktor? Kena buat pemeriksaan, kena buat diagnosis yang tepat dan kena mendapatkan rawatan yang tepat. So, macam biasa, kalau korang rasa video-video Kak Nur ni memberi manfaat, jangan lupa subscribe YouTube channel Kak Nur. Jangan lupa like, comment and share. Dan mungkin korang boleh tinggalkan soalan di ruangan komen di bawah. InsyaAllah ada rezeki Kak Nur buat video penerangan. Okay? So, InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.